Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah untuk sahabat-sahabat semua. Okey. Minta maaf pula lama tak buat video, sibuk sikit nak sekolah baru ni. Okey. Apa-apa kita terus kepada topik kita pada hari ini. Topik simple tapi macam mana nak cakap Topik ni macam orang confused tau. Sebab topik ni berkaitan dengan valve spring. Spring valve lah. Spring valve. Valve spring. Bukan spring clutch Spring valve. Ni contoh ni ES5 punya standard. ES5 standard tapi yang ni local punya, bukan original lah. Ni local punya ni, bukan original ni. Ni tak berapa cantik spring. Tapi ni sebagai contohnya, ni valve spring Kenal dulu valve spring. Ni ES5 punya. ES5 memang pakai dua macam ni Satu dipanggil ni, mengapa dua spring ni? Sebab dia sustainer sebenarnya untuk jimatkan ruang. Sebab dia kalau buat besar, dia punya stiffness tak cantik. Stiffness dia sebab dia nak stiffness tu cantik dengan pergerakan dia tu ni nak lasak. Kalau kita spring, mengapa dia pakai dua ada orang tanya. Dia spring ni ni mukadimah dia sikit. Mengapa dia ada dua, setengah-setengah spring tadi dua ni sebagai sustainer ataupun absorber lah, untuk mengelakkan dia vibrate lebih sikit pada RPM tertentu, untuk elakkan. Tapi biasanya spring yang double macam ni, lifting dia tak tinggi sangat. Lifting dia ada kelemahan dia juga risiko untuk patah tu tinggi untuk spring tengah ni. Melainkan ni terutama sekali yang pergerakan dia banyak. Walaupun dia boleh rapat, walaupun dia boleh mampat dia lepas, maksudnya lifting dia lepas, tapi dia lebih banyak daripada standard. Standard contoh tinggi ni, macam ni. Tetapi kamu pakai valve tinggi lagi, dia lagi rapat tapi lepas. Dia punya ketahanan tak tahan. Yang jenis macam ni. Sebab tu kalau yang racing punya, biasanya yang betul-betul racing macam Fighter, Umar memang tak pakai yang tengah ni. Dia tak pakai ni saja. Dan dia ciri dia memang lebih keras walaupun dia ni saja lebih keras dan lebih stabil sebenarnya. Ada orang kata kena floating ada sustainer spring Tak ada masalah. Okey. Tapi dengan syarat tu memang dijual memang single macam tu lah. Memang dicipta memang single macam tu. Nanti apa tujuan keras, lembut apa semua, apa tujuan dia. Jadi korang senang tahu macam mana bila nak tukar tu. Nak tukar ke tak ni bang? Wajib tukar. Boleh ke standard pakai? Boleh ke? Dah cara-cara dia. So sebelum kita pergi jauh, tu mukadimah je. Okey. Kita basic dulu. Fungsi valve spring ni adalah untuk menutup injap. Nak tutup, nak buka, cam yang buka. Cam tolak, buka valve. Nak tutup, spring ni buat. Cam tu tak ada. Cam tu dah naik lah. Naik. Kalau spring ni lembut, cam dah naik awal lah, spring ni baru dah naik. Tu panggil valve floating. Dia kena gerak sekali dengan cam tu. Cam tolak, cam naik, dia pun rapat dengan cam tu. We follow cam. Follow bongo cam tu. Tu bagus. Dia jadi floating di mana pada high RPM, cam ni pergi dulu. Pusing dulu, valve ni tak longgar. Valve ni tak tu, dia macam lambat jetak orang panggil. Lambat anjal lah, lambat berbalik ke tempat asal tu dia lambat. Tu panggil valve floating. Keanjalan dia kurang. Biasanya berlaku pada high RPM melebihi pada RPM spring ni. Untuk spring standard ES5 rasanya boleh sampai 9,000, 10,000 saya cakap. 9,000 rasa 9,000 RPM pada lifting bawah 6.0. Stabil lah tu. Kalau lebih pada 6.0 tidak digalakkan lah. Boleh nak buat tapi RPM kena rendah lah, nak bagi tahan. Sebab tu orang kata spring standard tahan je, tak patah tak apa je, tapi dia lemau nanti. Tak percaya, kamu keluarkan spring yang kamu pakai. Spring standard ni kamu dah pakai high cam selama 3-4 bulan, kau keluarkan spring standard kau picit ni, kau keluarkan spring standard kat engine standard. Engine standard keras lagi. Yang spring kau dah lembik dah lemau lah. Sebab apa? Sebab dia bekerja kuat. Sebab spring tu dicipta untuk main lifting rendah dan RPM dia tak rendah. Kau hentam 6.5 memang lepas. 6.5 lepas ni. Engine standard 5.5 mm. Cam dia, cam racing 6 point ke atas lah, 6.5, 6.8, Umar 6.8 boleh lepas, memang lepas 6.5, 6.8 lepas ni. Tapi masalahnya dia fatigue atau panggil bahasa Melayunya kelesuan. Lama-lama dia lembik. Dia kalau berenjuk gini okey, 10,000 apa yang okey. Bila kau mampat lagi 6.8 lagi mampat, lepas tu gerak pula laju, lagi lemau. Jadi spring tu dah tak sesuai. Jadi itulah orang kata untuk mengawal injap exhaust tutup fungsi dia, dan juga ada dia mengawal RPM semua tu berdasarkan ciri-ciri dia lah. Nanti kita tunjuk. So antara ciri-ciri valve spring yang biasa kita tengok, ciri-ciri yang kita perlu lihat adalah dia punya keanjalan dia ni, stiffness ni, kekerasan dia ni sesuai dengan RPM yang kita target, dengan juga dia punya sesaran lifting lah, orang kata lifting dia banyak mana.
Kalau banyak, gelung ni kena jarang lagi. Ada tu gelung jarang tapi lembut. Gelung jarang tapi lembut. Maksudnya dia boleh lifting tinggi tapi RPM tak boleh tinggi sebab dia lembut. Kelembutan dia ni keanjalan menentukan RPM. Okey, gelung dia ni menentukan lifting. Kalau jarang-jarang, ni standard kan rapat-rapat kan. Lifting dia tak boleh tinggi, 7 tak lepas ni. Sebab dia masa ni memang tinggi tapi bila kita pasang dah penyek dah sikit. Bila dia nak bergerak lagi rapat. Macam tu. Lepas tu ada orang tanya, macam mana nak susun dia bang? Sebab saya tengok bila saya mampak, nampak bawah tu rapat, atas tu renggang. Yang mana atas, yang mana bawah? Yang renggang ni duduk atas. Ada orang cakap begitu lah. Yang renggang duduk atas, yang rapat ni duduk bawah. Ada yang kata yang jarang ni duduk bawah, yang renggang duduk atas. Aku pun tak pasti. Tapi biasanya ada orang pasang kebanyakan aku tengok cabut-cabut dari motor, memang yang renggang ni duduk bawah. Yang renggang ni duduk bawah, yang rapat tu duduk atas. Gitu. Sebab nak bagi kelegaan kot kat atas ni. Ini tak nak bagi sebab atas ni kan ada ni. Jadi dia rapatkan yang bawah dulu. Bukan rapat. Sebab dia nak stabilkan tapak ni bawah ni. Jadi atas tu dah straight dah. Macam tu tak tahu lah. Tapi biasanya tanya orang. Ni tu teori. Tapi bila tanya orang, aku pasang terbalik lah. Yang rapat bawah. Ada rosak? Tak rosak. Settle. Itu je sebenarnya. Tak nak bagi rosak. Kalau tak rosak tak perlu lah nak bergaduh pasal atas bawah kan. Okay, itu je. Yang keduanya, sifat dia kena tahan panas. Lebih kepada fatigue lah ni. Tahan panas. Dia panas bukan kerana enjin tu je, tapi kerana dia punya stress tu. Kalau sebuah spring standard tu lifting dia maksimum 6 tapi kau buat 6.8 contoh. Kau stresskan dia sendiri boleh jadi panas. Macam besi, ambil dawai kita patah panas sebab patah kan. Tu. Sebab kita dah tu, kalau kita buat gitu je, dawai tu kita bengkok sikit je, 10 tahun sejam pun tak panas lagi. Tapi kita buat gini, kita buat gini, kepit, kita buat banyak panas tak? Panas juga. So dia akan jadi fatigue, lemau. Dia akan jadi kata kelesuan, besi tu lesu. So jangan dia ada lifting yang, sebab tu kena tukar spring racing. Okay, jadi spring yang tahan panas, memang kebanyakan spring ni tengok aftermarket semua tahan panas, tak ada masalah sebenarnya. Yang aftermarket, yang standard pun tahan panas dari segi panas luar tu, tapi dari segi stress, dia punya kelesuan ni tahan lesu. Untuk ciri ketiga tahan lesu tu, dia ada limit dia. Tak boleh lifting terlebih. Jangan lifting maksimum. Kalau kita lifting dia maksimum untuk spring yang standard tu, dia takut dia macam cakap tadi, dia lesu, jadi lemau nanti. Lemau, jadi springnya dia asalnya keras, dah jadi lembut lah. Jadi bila lembut, RPM tinggi tak boleh main lah, jadi floating lah. Pakai okey dah sebulan 2, lepas tu entah valve dah start floating. Kenapa kan, sangkut ke apa, valve kembang ke apa kan. Tengok spring dia pula. Lepas tu mampu tampung lifting valve ni bergantung pada yang saya cakap tadi lah, jarak antara gelung ni. Biasanya compare je, nak tahu okey aku beli valve spring baru lah, ni standard, bandingkan standard je. Ambil yang standard punya, ambil yang racing punya. Contoh ni standard. Lepas tu yang racing tu punya jarang. Confirm dia boleh lifting lagi tinggi lah kalau duduk sebelah-sebelah. Ada yang tu yang jarang tu tapi tinggi sikit, tak apa, tu tak ada masalah, kita express je. Dan dia keras ke lembut? Biasanya yang racing mesti keras daripada yang standard lah. Lepas tu ada satu lagi tip, jangan terlalu keras. Sebab baru lagi saya sendiri pun ada pengalaman juga. Terlalu keras jadi defect dia ke cam bearing housing, dia rumah bearing cam tu. Kejap, aku ada cam tak? Kejap Okey dah. Cam ni, ni cam ES5 contoh lah. Bearing ni kan kita akan masuk dalam rumah bearing tu lah. Masuk dalam head tu kan. Bearing ni dia ada rumah dia kan. Kalau spring ni terlalu keras gila nak mampus, lepas tu rumah bearing kau pula masa kau pasang tu dah longgar sikit-sikit gede-gede. Maksudnya senang nak tarik kan, keluar, senang nak tolak, senang nak tarik. Dia tak fit. Bukan ketat, fit. Dia kemas. Jadi bila fit, bila nak tolak ni susah lah. Dia macam kena goyang-goyang tu keluar. Kalau longgar, tolak gitu dekat belakang dia tu, mudah untuk keluar. And then bila kita letak jari sini, kita goyangkan dia ada free. Yang tu memang, kalau head kau macam tu, memang tak boleh pakai spring valve keras. Nanti makin besar dia punya housing tu. Makin besar, lepas tu ingat cam tinggi bising tak? Ni rumah bearing ni longgar. Macam kau orang naik motor bisikal lah. Bearing belakang motor tu dah rosak. Bearing sprocket belakang ke bearing belakang yang ke bunyi kok. Bila kita bawa berat kok. Sebenarnya housing dia dah longgar. So housing ni tak ada longgar. Bila longgarnya, head tu kena repair lah. Head tu kena repair, ataupun ada orang letak gam batu sikit kat head tu, bagi fit, asalkan fit lah. Tapi tak tahan juga, memang kena repair ataupun beli head baru lah. Kalau dah start longgar, kau nak tahu longgar senang. Kau beli masuk cam baru pun,
dia mudah. Kat tolak pun mudah, dia tak fit. Kalau kau beli head baru memang dia fit. Dia masuk gitu. Fit tu bagus. Yang fit tu boleh pakai spring keras sebab dia boleh tampung. Dia tak ada goyang. Kalau goyang sikit pakai spring keras memang makin besar dia punya housing. Makin longgar, cam kau makin bising. Lepas tu set tepek, set valve pun tak lari. Hari tu dah ketat, apa pasal longgar balik, apa pasal? Susah. Sebab apa? Spring terlalu keras. Jangan keras sangat. Yang kalau boleh cari spring yang single lah. Kalau ES5 kan dua kan, satu kecil satu besar. Ada yang racing punya pun ada satu kecil satu besar, ada yang racing macam tu dia datang satu. Tapi biasanya racing ramai pomen cakap jangan pakai yang kecil. Selalu patah sebab dia tak tahan. Ni sifat yang nombor 3, tahan lesu. Dia cepat lesu, patah. Patah. Memang habis dia langgar valve seal habis. Asap hitam keluar habis. Jadi dia orang pakai ni selamat kan? Selamat, tak ada masalah. Dengan syarat ambil spring standard, ambil spring racing tadi yang ada, dia double macam ni kan, cuma tekan macam ni. Yang mana pastikan yang racing tu lebih keras dan lebih jarang. Boleh pakai terus, tak ada masalah. Lebih keras dari standard dan jarang. Beres. Dia cover dua benda dah. Lifting dia cover dengan kelesuan ni. Keanjalan ni, RPM boleh naik tinggi lah. Okey, tapi kalau dia jarang dah bang, tapi lembut kan. Boleh, tapi kau kena main RPM rendah lah. Dia boleh lifting tinggi, boleh pakai cam tinggi, cam tajam, cam tinggi lah 6.8, tapi tak boleh main RPM tinggi, dia floating nanti. Tu masalah juga, tak sedap bang. Jadi cari lah high quality, Phyto ke Uma ke. Yang tu dua tu memang dia percaya lah. Sebab aku pakai Phyto, okey. Orang lain pakai Uma, sampai sekarang tak ada masalah kata. Lepas tu yang lain tu aku tak pasti. Yang lain kena tanya testimoni lah. Sebab benda ni yang custom apa semua tu tengok testimoni. Semua produk ni tengok testimoni. Kalau nak modif tak boleh. Dia bukan macam rumah hinjing korek-korek tak ada. Dia potong-potong tak ada. Dia memang beli siap, cari yang sesuai sahaja, terus beli aftermarket siap, PMP saja. Yang ni memang kena PMP. Tapi PMP kena cerdik lah. Orang kata jangan keras sangat, nak beli murah sangat. Tahu nak beli mahal, beli lah berjenama. Aduh, aku beli jenama custom. Contoh lah, Thailand punya custom tu. Jenama custom yang daripada Thailand tu mahal lah. Tapi tak kena spek kita, keras nak mampus. Susah juga. Baik beli yang berjenama yang dia percayai je, murah sikit gitu. Kalau betul-betul lah yang jenis ada duit, yang jenis malah nak fikir panjang, beli yang berkualiti lah. Yang aku showkan, yang aku pakai Phyto dengan Uma lah, setakat ni lah. Yang ada lagi yang lain tu kena tanya orang yang pernah pakai, itu lebih baik lah. Ataupun kawan-kawan siapa nak try, tak apa, try, nak tahu dia okey tak okey. Macam tadi, physically tengok dia jarang dan dia keras. Dan kalau boleh jangan pakai yang double macam ni. Kalau ada jual dua macam ni pun, yang ni tak payah pakai, yang kecil ni tak payah pakai. Pakai yang luar saja, dengan syarat keras lah daripada standard tadi. Yang standard single ni pun ke macam ni, yang dia kena keras sikit daripada standard ni. Dah boleh pakai. Tak payah pakai yang dibagi yang tengah kecil tu, tak payah pakai. Sebab nanti risiko kau kena buka balik. Biasa memang aku kena 2 kali lah. Jenama aku tak nak sebut. Patah. Sini patah. Dia patah sebab lesu. Bukan aku dah ukur dah semua. Pakai ni saya ke terantuk kan. Tak terantuk pun. Dia patah. Okay. Dia memang lesu. Dia lesu panggil. Tahan lesu. Dia tak tahan. Dan bila lama kita gerak, aku jalan jauh masa 2 kali full tank dalam 200 GPS. Pergi pusing-pusing Putrajaya tu masa tak PKP lah. Patah benda ni. Masa jalan dekat okey, pergi tarik sedap. Tapi bila tu aku tengok berasap lah. Tengok dalam dah hancur. Dalam ni dah patah semua. Masa tu bunyi tak ada, bunyi bising apa semua. Tapi sepihan-sepihan dia ada dalam head lah. Mujur tak turun bawah lah. Jadi risiko kat situ. Yang ni mudah patah kalau aftermarket lah. Setakat yang aku tahu lah. Okay. Jadi mampu tahan lifting tu kena bandingkan dia punya gelung lah. Makin jarak gitu, dia tak payah nak ukur-ukur je. Sebab dia kebanyakan aftermarket pun semua boleh tampung lifting tinggi-tinggi. InsyaAllah. Ada je orang kata, aku nak lifting. Kau orang ni lifting tinggi-tinggi buat apa? Buat apa? Dia gini, dia lifting ni, nak lifting tinggi ni biasanya untuk kat perik sebab dia lifting tinggi sebab valve dia tak boleh besar. Tak boleh dibesarkan. Dia orang kena pakai valve standard. Jadi isu lifting tinggi ni untuk cover benda tu lah. Dia orang tak boleh pakai valve besar. Jadi dia orang pakai cam yang lifting dia tinggi supaya dia lawas sikit, buka besar. Tapi kita ni kan bukan ada, orang kata kena ada ikut syarat kat perik ke kat tengah jalan tu. Kau orang kan ada jual head besar, pakai jalan head besar. Bila pakai head besar tak perlu lifting tinggi-tinggi. Lift contoh ES5 2428 tak perlu lifting 7. 2428 tu dah besar. Lifting 6.8 tu dah kira padu lah. Sama dengan kalau kau pakai head standard, lifting 7 sama dengan lifting 6.0 je untuk head valve besar.
Nampak? Dia tujuan lifting tu untuk lawaskan lagi dia punya intake tu masuk, cepatkan. Dah kalau valve besar tak perlu nak lifting tinggi-tinggi. Kalau lifting valve dah besar tak perlu lifting tinggi-tinggi. Dia memang macam tu. Sifat dia senang je, macam tu je. Sebab tu yang orang jadi pakai valve besar. Lepas tu cam pula tinggi lifting dia. Memang susah nak set. Memang sebab dulu dah besar dah. Cam dah tinggi, valve dah besar. Cam tinggi dengan valve besar ni tujuan dia dua tu sama. Kita besarkan valve untuk intake tu cepat masuk. Lama atau tidak tu, banyak atau sikit tu duration. Cepat atau tidak lifting atau side valve. Dua perkataan perlu diingat. Cepat masuk, cepat penuh ditentukan oleh side valve ataupun lifting. Duration, banyak mana masuk duration cam. Banyak mana masuk. Memang dah lifting tinggi, cam tinggi 6.8, 7 mm, tapi duration 210 je. 210 degree je dia. Alah, memang tak main apa yang tinggi lah macam tu. Kurang-kurangnya nak 230 ke atas. Superbike pun 240 ke atas. Macam tu baru boleh main apa yang tinggi. Sebab dia tak penuh, lambat penuh. Banyak mana udara susah nak masuk. Tak banyak masuk. Gitu je. Jadi seterusnya kita tengok kepada troubleshoot. Aku ada tulis tak troubleshoot yang orang tanya rasanya. Ni tanya. Ni ayat biasalah bertanya pasal spring valve ni. Sebab dia orang ni cerita pasal cam. Lagi lepas abang lifting okey lah. Lepas tu yang apa bullet dia punya valve guide itu dia orang dah tahu dah. Sebab dia orang tengok dari channel Sang Pedahaka apa semua, dia orang tahu dah valve. Dah tahu dah tip kan terantuk valve bocor tu. Dia orang dah tahu dah buang ring apa semua, ketuk dia punya valve guard ke dalam sikit. Ketuk jangan dalam sangat, nanti valve si tak boleh nak pasang pula. Dia ada 1 mm dah cukup dah guard, jadi dia tak bocor dah. Satu tu dah tahu dah. Tapi masalahnya valve spring ni bila nak tukar bang, wajib tukar ke bang? Senang cerita, kalau pakai high cam tukar je lah. Gitu je, pakai high cam tukar je lah. Boleh pakai standard ni okey. Kalau nak pakai standard, apa precaution yang kita perlu tahu lah. Ni orang tanya, bang saya nak pakai agak standard bang, sebab saya tengok macam standard ni lagi macam berkualiti. Memang standard memang sangat berkualiti. Aku tengok besi dia pun berkualiti apa semua. Aku tengok yang original motor lah. Yang ni bukan, yang ni aftermarket. Bukan aftermarket, yang local punya. Tak cantik lembut okey. Sebab apakah ciri bang saya nak pakai valve spring standard bang? Apa yang saya kena jaga, apa yang perlu saya set up, macam mana yang sesuai bang? Okey, yang pertama, RPM tidak boleh melebihi daripada apa yang standard kilang. Ataupun korang pernah rem motor korang yang jenis ada RPM meter tu. Dia boleh pergi, saya tak silap, gear contoh kalau motor gear 6, gear 6 boleh pergi RPM dia 9,000. Kat situ je lah. Kalau korang nak set up high cam tu, boleh pergi cam duration tinggi kan, boleh pergi lebih. Tak sesuai lah. Tak sesuai, takut fatigue. Takut dia patah nanti. Patah bukan kerana dia tak tahan lama, apa yang tinggi sangat dia jadi fatigue, dia panas tak patah. Okey, satu, tak boleh main RPM kena RPM standard within dalam lingkungan RPM standard. Korang kena tahulah motor kau ni, kalau sprocket gini, ES Plus sprocket 53 benda 1533 ni tak boleh lebih pada 120. Kalau lebih pada 120, RPM memang lebih tinggi daripada standard. Jadi spring valve aku ni spring valve standard. Tak boleh lah. Lebih kelajuan tu memang motor boleh pergi. Takut motor boleh pergi sebab apa? Cam tu bagus apa semua. Lepas tu tak floating valve tu. Benda spring tak floating, tapi faham tak? Dia ni melebihi daripada standard kilang punya stress. Tekanan standard kilang tu dah melebihi daripada standard kilang. Jadi tak sesuai. Jadi kena tukar spring. Yang betul-betul nak jalan jauh apa semua, di-showkan tukar lah. Tapi kalau nak jalan jauh juga, macam aku cakap, kena RPM kena jaga, jangan lebih daripada standard kilang. Itu saja. So untuk lifting, tengok pada ni orang kata lepas ke tak lepas lah. Setakat ni 6.5 hingga 6.8 seumah lepas. Spring standard umah lepas. Cuma aku rasa dia rapat. Cuma macam biasa valve guard tu kena adjust. Jangan bagi yang terantuk valve guard, valve seal tu. Valve guard tu kena ketuk ke dalam sikit, buang dia punya ring tu. Valve guard tu ada ring kan. Kalau ES5 lah, untuk ES5 contohnya, lukis sikit. Okey, susunan valve Okey, jadi ni spring lah. Ni spring lah. Contoh aku lukis spring ni tak cantik. Ni spring. Okey, jadi sebelum kita masuk spring, ada kat bawah spring tu ada valve guard ya. Ni valve lah. Valve dalam ni. Lepas tu ada valve guard yang timbul sikit di situ sini. Lepas tu dalam head. Lepas tu valve keluar. Ni valve lah. Okey, valve. Okey, jadi ni valve guard kan. Lepas tu ada valve C sini. Jadi valve ni timbul sikit sini. Ni head, ni paras head lah.
Jadi kau kena buang, dia ada ringnya kat sini tau. Jadi kau kena ketuk keluar dulu. Valve guide ni keluarlah bulat dia tu. Bulat dia ada ring kat sini. Buang ring seal untuk dream dia ada ring tu, buang ring tu, pasang balik, ketuk dalam sikit. Sama parah dengan ring. Maksudnya area ring tu tenggelamkan. Jangan tenggelam lebih sebab nanti kat atas ni ada valve seal nak pasang, takut tak lepas. Jadi turun sikit 1 mm cukup, boleh cover. Situ dah selamatkan valve seal daripada bocor. Satu. Yang kedua, spring tadi. Spring valve biasanya 68 lepas je. Spring valve ni. Standard lepas je dia punya tu. Tapi fatigue lah jadi sebab korang lifting dia terlebih. Biasanya dia mampat 5.5 je. Dia mampat banyak tu je kan. Tapi bila masuk high cam dia mampat terlebih. Lebih sikit. Bekerja lebih sikit. Mampat lagi lebih. Dia punya stress lagi kuat. Jadi dia cepat lesu. Cepat lesu jadi RPM tak boleh tinggi sangat gitu. Tapi setakat ni orang cakap RPM kena within the standard RPM lah. Kalau betul-betul nak pakai sayang sangat valve standard. Bagi aku tukar je lah valve spring tu. Valve spring ni tukar je. Kebanyakan pemain macam tu sebab dia orang dah ada pengalaman banyak. Buat hantar balik motor bang. Motor keluar asap bang. Macam semalam okey bang, tapi bila panas dia macam tak boleh pergi ke ujung tu. Valve floating. Dah lemau lah. Lepas tu start ringan gila. Bila panas start ringan. Asal ringan lah. Spring ni dah lembut lah. Masa sejuk nak start crash. Bila dah panas lembut sentuh je. Senang nak hidup. Fatigue. Bukan kerana sebab bearing dah longgar ni senang nak start. Tak. Kadang-kadang spring ni lembut senang nak start. Tak percaya cuba pakai spring racing. Memang keras nak start. Okay. Jangan keras sangat. Aku pernah pakai yang ada keras. Espada rasanya. Tapi bukan masalah keras rasanya. Sebab head tu dah bearing housing ni longgar. Bila kita pakai spring yang agak ketat sikit, kan keras sikit, dia makin bergetar, dia tolak. Jadi benda ni bonggol kan. Bila dia tolak spring yang keras tu ke bawah, benda ni naik ke atas. Faham tak? Dia stress lah. Jadi tolak spring ketat tu ke bawah, dia akan automatik dia akan naik ke atas. Congik canggung macam tu. Tolak spring dia naik atas. Lepas tu bila lepas spring dia turun bawah balik. Tak naik turun. Lama-lama housing ni makin besar. Yang tu jadi bising tu. Asal cam aku bising lah. Okey dah, aku dah buat set tepek dah okey dah. Lepas tu buka cam, letak tangan ke situ, goyang. Ada halu lah goyang. Lepas tu tolak gini je. Buka-buka belah sini tolak. Cuik pun jatuh. Silap-silap kau orang masa pulas masa nak die cam tu, bearing ni terkeluar pun. Cam tu sendiri terkeluar, terpelocok keluar. Maksudnya longgar sangat housing tu. Tak boleh Bila housing tu longgar memang risiko. Dah lah pakai spring valve racing. Memang tunggu lah sebulan memang longgar lagi bising head kau. Bukan bising head tu, bising ni. Rumah housing bearing ni dah longgar. Bukan bearing ni pecah, bearing ni haus tak. Housing tu. Jadi head tu dah kena tukar. Sebab sekarang ni head murah, tukar head je. Tukar head je. Head tu dah longgar. Bagi yang repair, pakai gam batu semua tu terpulang lah. Bagi yang sayang head tu dah potting siap cantik dah. Boleh pakai. Ataupun atau machine shop tambah buat balik lay rumah housing bearing tu. Ada orang pakai ni tanam sleeve macam sleeve tembaga tu. Dia gitu tu tengok tu machine shop yang buat. Dia tanam sleeve tembaga dekat housing tu, dia tebuk lagi besar, tanam sleeve tembaga tanam. Dia macam jet pump dia punya sleeve. Jadi benda ni duduk dalam sleeve pop cantik lah, kemas lah. Tapi tu machine shop yang buat biasanya gitu nak bagi stabil. Tapi biasanya orang tambah daging balik welding buat balik. Tapi kena tepat lah. Kebanyakannya orang tukar head je. Sebab kita punya machinery ni kadang-kadang lari dia punya measurement. So di antara tip-tip yang tadi tu aku dah cerita dah sebenarnya. Dalam ada tip-tip yang penting jarang, safeness okay, and then dia bersih dia tu. Kalau orang tengok colour dia punya perang gelap tu, tu biasanya yang dah treatment, dah cantik lah tu. Kalau putih kelabu je, tu bagi aku kurang sikit. Kebanyakan spring yang aku tengok yang high quality, colour dia perang gelap. Tu tip lah. Colour dia perang gelap, perang macam-macam keemasan gitu. Macam titanium ada sikit biru-biru sikit. Itu yang high quality lah. Kalau yang murah-murah punya, dia putih. Putih punya. Gitulah. Biasanya Fighter. Tengok Fighter colour dia macam mana. Dia macam spring clutch tabaki. Colour dia macam tu. Biasanya gitu. Aku tengok tu pengalaman lah. Tengok kawan pakai semua yang jenis tu semua okey. Ada masalah tak? Tak ada. Ada. Masa start crash. Panas pun ketat juga. Compression ada, semua ada. Okey. Floating tak ada masalah. Memang top speed memang panas ke top speed dapat, sejuk, suam yang baru nak pergi kerja pagi pun top speed dapat. Semua okey. Tak ada masalah. Tapi valve spring bila ada rezeki tukarlah. Okey, kalau nak pakai low standard, lepas tu ada rezeki ambil yang berkualiti sikit lah. Yang aku tahu Fighter dengan Umar Racing lah. Untuk ES5. Yang jenama lain pun motor lain pun dua jenama tu boleh dipercayai lah.
Sebab logam dia bagus. Sampai sekarang aku pakai Faito kat ES5 aku. Okey, cuma Faito dia besar. Renggang dia ni dia besar keluar sikit, tapi cukup-cukup lagi dengan sarang bawah tu. Dia akan lebar sikit tapi akan lepas dia punya tu, sebab dia ada tapak spring tu kan. Kalau tu dia tapak tu kena besarkan sikit kalau tu, tapi aku dah ukur head standard lepas. Head tu memang cukup-cukup kat situ. Memang tak ada free langsung sebab dia besar sikit. Macam tu. So tip dia, kalau pakai cam racing, seeloknya tukarlah valve spring racing, itu sahaja. Jenama apa semua tu kalau boleh tengok pada testimoni orang yang dah pakai. Kau pakai spring apa? Okey, tak nak pakai je yang dia tu. Gitu je, sesimpel tu. Tapi kalau kau nak buat kerja, aku nak try ni lah. Aku nak try yang ni pula, nampak macam tu. Tapi ambil yang branded lah. Kalau betul-betul nak try yang orang lain tak pernah try, cari yang branded sikit lah. Okey, yang custom macam mana? Custom pun tak ada masalah, sama je. Sifat yang sama, sebab dia nak, mengapa kita tukar, sebab nak main RPM tinggi. Tu je. Kita main RPM tinggi, jadi kita kena tukarlah spring valve tu. Bila kita main RPM tinggi, kena pakai spring valve yang stiff sikit, keras sikit. Tu berkaitan dengan RPM. RPM tinggi, spring kena keras. Lepas tu lifting tinggi, 6.8, dia kena jarang. Jarang dan keras. Cover dua benda tu, settle. Dan temperature running tu memang confirm lah. Kebanyakan racing ni CR dia tinggi, temperature running tu akan lebih tinggi. Jadi spring tu memang kebanyakan yang racing punya memang dia tahan panas lah. Tahan panas, tahan fatigue, sebab dia memang setting dia untuk lifting tinggi. Setting dia memang untuk lifting tinggi. Sebab tu kadang-kadang spring racing ni macam atas tu lembut kan, tapi bawah tu bau keras. Normal lah tu, sebab dia orang nak jaga fatigue tu. Kalau dia buat keras dah atas-atas ni, bila mampat lagi dia jadi lemau nanti. Jadi dia ada setting dia dah. Yang penting ketahanan tu, dia boleh ketampung RPM tinggi. RPM tinggi tak floating, dia memang boleh cover, boleh catch up dengan kelajuan cam tu. Ni cam dah naik atas, dia spring baru nak tolak. Dan floating kat situ tak cantik lah, lambat. Lambat, enjin lemau, exhaust buka lama sangat, intake terbuka lama sangat, jadi lemau habis. RPM tinggi jadi kacau, graf jadi kacau. RPM tinggi spike ke apa semua susah. Jadi valve spring kena pilih betul-betul lah. Kebanyakan yang aftermarket yang berjenama, aku showkan testimoni daripada rakan-rakan lah, sahabat-sahabat spring apa pakai spring apa. Sebab aku dapat data pun kebanyakan yang dia orang macam, sebab benda pakai spring aftermarket ni terus okey lah, menjadi macam gitu je. Sebab dia orang tak ada masalah sangat lepas pada tu. Yang pakai spring standard ni ada je, dia orang takut-takut. Macam okey bang, tapi tak tahulah bang, macam dia dilema. Sebab saya yang standard tu nampak macam okey kan, jadi tukar je racing. Kebanyakan racing tak ada masalah. Melainkan yang terlalu keras memang banyak cam makan. Betul, bila pakai spring valve racing, untuk yang pakai flat tappet, digalakkan pakai rocker arm bearing. Rocker arm bearing wajib lah, digalakkan. Kalau pakai juga yang tu memang dimakan cam. Spring valve ni tu ya masalahnya. Kalau kau pakai spring valve keras bang, dia cam makan bang. Masalah cam makan ni memang isu lah. Cam makan ni memang kena pakai rocker arm. And then rocker arm isu lagi satu, boleh pakai cam biasa ke untuk rocker arm? Boleh je, tak ada masalah. Setakat ni 2-3 orang dah takut kena pakai cam bulat, cam custom kan. Kata tak ada masalah, try pakai. Pakai tak ada masalah. Aku pakai sampai sekarang tak ada masalah. 2 cam aku pakai, cam Taicom yang standard 60 tu, pakai rocker arm bulat, rocker arm bearing. Dia pakai bukan cam bulat pun. Tapi cam untuk flat tappet okey, tak ada masalah. Setting pun okey, tak ada masalah. Top speed ada, tak ada masalah. Semua okey lah. And then cuma dia ada kat cam ni akan ada jalur lah. Kat cam ni akan ada jalur bearing lalu lah. Tapi tak ada masalah, dia tak haus langsung. Beres je. Yang pecah tak pecah tu bang, sebab korang punya penutup tu terantuk. Penutup tu kena tukar lah. So itu saja untuk hari ni. Nak pilih valve spring, pilih yang berjenama sikit. Dan kalau boleh, kena ada rakan-rakan yang pakai. Jangan tengah pakai, berapa lama dah dia pakai, testimoni terus. Spring apa kau pakai? Pakai je yang tu, simple. Tak payah nak pening-pening kepala lah. Sebab valve spring ni dia orang dah buat cantik dah, tak ada masalah dah. Valve spring racing tu memang dia buat boleh tampung lifting. Silap-silap ada data dia. Antara data-data lifting ni, model apa dia beritahu lifting maksimum berapa. Dia sampai tahap tu lah. Biasanya yang custom dia akan beritahu lifting berapa ni bang. Boleh support 7.5 ni. Oh okey. RPM so far 12,000, tak floating lagi lah. Ada sampai tahap tu. Itu yang custom yang dia orang dah buat banyak kali dah testing. So dia berani lah cakap macam tu. Then kemungkinan dapat lah, sebab benda ni simple je. Kalau material tu betul, size tu betul, measurement betul, dan dia punya heat treatment dia masih buat tu betul, jadi stiffness dia tak kacau, stabil,
pada api yang tinggi. So okey je. Jadi tips dia, kalau pakai cam racing, seeloknya carilah valve spring racing. Dan kalau pada yang ada double macam ni, pakai ni je, jadikan dia single. Jadikan dia single. Berpacaran single, so single lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga perkongsian untuk perkongsian kali ni memang banyak data dapat daripada rakan-rakan semua. Tanya seorang-seorang aku tanya. Apakah valve spring apa? Okey. Oh ni okey lah. Jadi dari situ aku malah nak sebut brand banyak yang pening kepala aku tak pernah tengok. Jadi aku cerita 2 brand dia. Phyto dengan Uma. Yang tu boleh dipercaya ya. Yang lain tu okey je testimoni. Yang lain pun ada sebut. So far semua okey sebenarnya. Jadi yang aku sebut ni sebab aku pakai. Okey, Phyto aku pakai. Jadi okey. And then Espada keras. Keras dia tu okey, tapi masalahnya dia cepat fatigue. Aku perasan masa aku beli keras nak mampus, bila pasang kat kawan aku makin lama makin lembut. Dia fatigue. Espada. Tapi okey, tak ada masalah. Mungkin dia lembut dia tu tak lembut sangat, keras juga. Tapi okey lah so far. Tapi bagi aku lebih dia sangat keras. Bagi aku lah sangat keras. Keras daripada Phyto lagi. Dia sangat keras. Yang tu untuk Espada. Espada dia sebab dia besi dia kurang sikit bagi aku. Besi dia putih. Macam Phyto besi dia hitam. Hitam yang memang treatment betul. Nak perang. Gitu je. Jadi tengok jenama, biar puas hati beli. Okay, tengok. And then yang penting testimoni lah. Paling penting tak kisah. Dia tu beli murah pun okey je aku pakai. Pakai je lah. Testimoni. Tapi jangan salahkan kawan tu pula. Kalau betul dipakai tu okey je. Jangan salah kau pakai tak. Kita testimoni. Kita sebagai orang yang modi motor ni kena terima result yang kita dapat. Dan kita kaji. Jangan marah-marah. Kita kaji. Kenapa tak jadi? Kaji. Tanya orang. Buat macam mana? Lepas tu bandingkan. Supaya patut pun jadi. Jadi benda tu yang penting. Jangan tu je. Kena bersabar. Kena tengok. Kaji. Sebab benda ni fizik je. Simple. Benda tu memang ada logik dia. Ada sebab musabab dia. Bila korang dah tahu. Jadi ia akan termasuk dalam checklist korang nanti. Dulu main pasang je PMP. Jadi daripada level PMP ke level R&D. Tu hebat tu. Ni okey bang. Tunjuk spring, tak sebut brand. Boleh pakai. Sebab dia kepala R&D. Kalau kepala PMP, jenama apa? Tak tengok ke bang? Jenama tak boleh pakai. Orang yang R&D tengok bang. Spring ni. Okey. Tu beza dia. Jadi korang daripada geng PMP yang beli barang mahal nak mampus kepada golongan R&D. Golongan R&D tak tengok harga, dia tengok barang. Harga mahal murah tu dia consider tengok barang dulu. Jadi tak? Jadi lepas tu tengok harga, tengok yang dia akan buat bandingan. Yang mana paling murah gitu lah. Tapi tengok barang yang paling penting. Dia bukan tengok harga. Harga tu sebenarnya dia just option je. Kalau ada murah, ambil murah. Kalau tak ada, tak apa ambil. Sebab dia pentingkan barang. Tu geng R&D. Geng PMP, lagi mahal, lagi suka dia beli. Lagi berkilat, lagi suka dia beli. Lagi kotak tu cantik. Kotak dia cantik. Ada hologram. Cantik. Ada lubang. Ada kuku. Macam-macam lah. Suka dia. Dia tengok, pegang dulu. Tengok. Ditimbang dulu macam mana balancing dia. Contoh. Jadi geng R&D lain tengok barang, dia tengok spek, dia tengok apa yang dia nak. Sebab dia dah ada pengalaman pasang. Aku pasang kalau benda ni besar sini tak lepas ni. Apa tak lepas apa? Kau kena belajar sendiri kan dengan dia. Apa yang tak lepas, apa yang lepas. Tu beza R&D dengan PMP. Tapi semua geng-geng PMP boleh jadi geng R&D kalau korang bersabarlah. Dengan result apa semua, tengok result. Yang penting belajar daripada apa yang korang dapat tu. Data-data jangan terlepas pandang. Tengok data-data korang, spek apa korang, spring aku macam ni. Kenapa tak lepas spring okey, baru tahu sebab spring ni gelung lah. Gitu lah, kaji gitu. Dapat yang tu masuk dalam data. And then kamu test lagi. Betul lah. Jadi 2-3 kali test, benda yang sama, result yang sama. Jadi benda tu solid lah data korang. Itu saja. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.